wasahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 78, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 78, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun yang kedua daripada dua macam, dua bagai, iaitu yang kedua, barang yang menyalahi ia barang akan hawa nafsu. Maka empat bahagi. Bahagi yang pertama mengerjakan taat. Bahagi yang kedua meninggalkan segala maksiat. Bahagi yang ketiga, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Bahagi yang keempat, barang yang tidak masuk ia sama sekali di bawah ikhtiar. Dan ada pun yang kedua daripada dua macam, dua bagai, daripada barang yang mengenai, barang yang kena, barang yang timpa akan manusia. Barang yang mengenai, barang yang menimpa akan manusia tak sunyi, tak lepas daripada dua macam, dua perkara. Jadi dalam kehidupan kita ni, barang yang menimpa atas kita, yang kita akan melaluinya, tak sunyi, tak lepas daripada dua macam, dua perkara, dua bagai. Yang pertama dahulu, barang yang setuju dengan keinginannya, keinginan manusia. Ini bahagi yang kedua. Dan ada pun yang kedua ni, iaitu barang yang menyalahi ia barang akan hawa nafsu. Barang yang tidak bersetuju dengan hawa nafsu. Yang pertamanya, bagai yang pertama, barang yang setuju dengan keinginan manusia. Kedua, barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu. Ada dua bagai. Ini pembicaraan berhajah kepada sabar. Berhajah kepada sabar, sama ada sabar yang wajib ataupun sabar yang sunat. Berhajah pada sabar ini melengkapi ia akan segala masa. Makna sabar taat hati ini, dia melengkapi akan segala masa, sepanjang masa. Kerana apa? Kerana barang yang menimpai akan manusia tak sunyi, tak lepas daripada dua bagai, dua macam, dua bagai. Sama ada yang menimpa akan manusia ni, barang yang setuju dengan keinginan hawa nafsu. Contoh terdahulunya, sihat badan, selamat kitanya, sejahtera kitanya. Barang yang bersetuju dengan keinginan nafsu ni, kita dapat kekayaan,
dapat kemegahan, bagai-bagai nikmat yang terdapat, yang semua tu adalah barang yang disukai oleh keinginan kita. Itu satu macam, satu bagai. Satu laginya barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu. Dua ni je lah. Dalam kehidupan kita ni kita akan ditimpa, dilalui oleh dua macam, dua bagai. Kedua-dua macam, kedua-dua bagai ni, ini semua kita kena bersabar. Faham tak ni? Dua-dua macam, dua bagai ni yang tak sunyi, tak lepas dari manusia, kedua-dua ni berhajat kepada sabar, ketaatan hati. Kemudian bicara bab sabar terdahulu panjang dah. Apa dia takrifan sabar? Kita perkataan sabar ini biasa kita dengar sabar. Biasa kita dengar dengan perkataan sabar. Apa dia takrifan sabar? Tu dahulu sudah bicara. Apa dia takrifan sabar? Kemudian berkaitan dengan pangkat sabar, berkaitan dengan hukum sabar. Ada sabar yang wajib, ada sabar yang sunat. Sabar yang wajib, sabar yang sunat ni berhajat kepada segala masa. Sama ada sabar yang wajib ataupun sabar yang sunat dahulu. Ini pengajian fardu ain, bukan hanya kita disebut, diceramahkan, diperingatkan dengan sabar, tapi kita wajib mengetahui apa dia sabar. Bukan hanya diperingatkan. Peringatan tu untuk memperingatkan kita kepada amal. Ilmu bab sabar itu ilmu fardu ain, kejap dah kitanya. Kita diperingatkan sentiasa adalah berkaitan dengan beramal. Sentiasa diperingat, dinasihati sabar, sabar, sabar. Mana apa? Kita diperingatkan supaya sentiasa beramal dengan taat hati, sabar. Tapi sabar tu apa dia? Ni dalam kitab penawar bagi hati. Kena faham molek. Akan sentiasa diperingatkan dengan taubah, khauf, takut akan Allah, harap akan rahmat Allah. Tapi ilmunya kemana? Taubahnya apa? Khaufnya apa? Takut tu apa dia? Rajak, harap akan rahmat dan keampunan Allah tu apa dia? Sentiasa diperingatkan kita zuhud atas dunia ni. Sebab dunia bukan segala-galanya, hanya sementara. Maka kita wajib kena zuhud atas dunia ni. Apa dia zuhud? Sudah bicara terdahulu. Samalah bicara kita diperingatkan sabar, syukur, tawakul, diperingatkan dengan keikhlasan. Kena sentiasa jaga keikhlasan. Kena sentiasa jaga keikhlasan. Apa dia keikhlasan? Waktu fardu ain. Hak nasihat, tazkirah, ceramah memperingatkan kita pada amalan. Ilmu hak ni fardu ain permulaan. Kalau hanya memperingatkan pada amalan batin, tidak didahulukan dengan ilmu fardu ain ni, tu mana cerita saja jelah. Cerita saja je. Maknanya hak ilmu tetap, kemudian sentiasa diperingatkan. Faham tak ni? Samalah bicara bab pegangan pun gitu juga. Sentiasa diperingatkan kejak kemah akidah ahli sunnah wal jamaah. Pelihara pegangan kita, pegangan keluarga kita dan pegangan ahli bid'ah. Kita kena jelas ilmu. Manakah pegangan ahli sunnah wal jamaah? Manakah pegangan ahli bid'ah? Ceramah saja tak jadi. Tapi sentiasa kena peringat. Peringat dengan mantapkan akidah ahli sunnah jamaah diri kita dan keluarga kita.
pelihara diri kita dan keluarga kita daripada akidah ahli bid'ah. Tapi mana akidah ahli sunnah? Mana akidah ahli bid'ah? Ilmu pasti. Pada ni ilmu jelas. Sentiasa diperingatkan pelihara solat, diperingatkan supaya pelihara solat. Pelihara solat ni hak solat dengan ilmu. Hak solat dengan ilmu. Kalau solat tanpa ilmu tak panggil solat. Tak ada pelihara di situ. Jadi nasihat tu nasihat kepada amalan. Ilmu tetap. Ilmu tetap. Tanpa ilmu itu nasihat kosong. Bukan nasihat yang sebenar. Tak ada ni. Tapi sekarang ni nasihat kena dua. Nasihat ilmu, nasihat amal. Nasihat ilmu, nasihat amal. Kena dua. Dia penekanan sebenarnya pada amal. Ilmu sekali jalan je. Ni hak berhajah kepada sabar, amalan segala masa sampai ke mati. Ini amal. Ilmu sekali jalan je. Kalau orang yang menguasai lah. Ini cerita bagi orang yang menguasai. Contoh dalam kitab pernah bagi hati ni. Lepas dah bicara 10 sifat kecelaan. Macam mana penguasaan ilmu kita dengan 10 sifat kecelaan ni? Kemah. Kemah amalnya apa? Sentiasa pelihara hati, jaga hati, kawal hati daripada 10 sifat kecelaan. Hak tu hak sampai ke mati. Ni pergi pula kepada hak sifat kepujian. Yang keempat sekarang sifat sabar. Ilmu kita menguasai dah. Penekanan dah kepada amal. Ilmu sekali je bagi orang yang menguasai. Kalau bagi orang yang kurang penguasaan, ilmu yang sama, ulang-ulang pun begitulah. Ini atas masing-masing, tak samalah. Tapi yang penekanan sebenar adalah kepada amal. Sebab amal lah hak payah. Ilmu mudah. Belajar molek-molek, faham, digunakan ilmu oleh Allah, alhamdulillah. Hak nak kena jaga amal. Nak kena jaga. Hak zahir hak batin pun samalah. Hak nak kena jaganya adalah amal. Jadi sekarang ni bicara bab sabar. Biar jelas hukum sabar, jelas sabar tu apa makna, hukum sabar, mana sabar yang wajib, mana sabar yang sunat. Benda pergi pula pada pangkat sabar. Pangkat sabar kitanya pangkat yang pertengahan, yang mana kita sentiasa mujahadah diri kita. Kita sentiasa mujahadah diri kita untuk sabar atas mengerjakan tuntutan agama. Sabar kita daripada meninggalkan godaan-godaan syaitan. Aduh. Sabar atas mengerjakan tuntutan agama zahir dan batin. Sabar atas memelihara daripada godaan syaitan zahir dan batin. Godaan syaitan ke, godaan nafsu ke, godaan manusia ke. Yang mana hak sabar yang pertengahan ni terkadang kuat menang sabar atas mengerjakan tuntutan agama, terkadang hilang sabar, akhirnya menang godaan syaitan, godaan nafsu, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati sentiasa duka cita di atas lemahnya iman kita untuk kawal sabar kita atas perkara, atas godaan syaitan. Jadi sentiasalah mujahadah kita seumpama ni. Ini sabar orang pertengahan. Tai molek amalan dianya. Tai satu masa pula menang sebelah godaan syaitan, buat perkara maksiat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sentiasa kita orang awam. Hak sabar yang paling tingginya tidak ada. Sentiasa
melakukan ketaatan zahir dan batin, yang mana godaan syaitan ni lemah, sama sekali tak ada dah. Itu sabar yang paling tinggi. Ada. Tapi kita ni bukan sabar atas mengerjakan tuntutan agama. Kita besar lagi je sabar hak belajar tu lah mula-mula. Tapi sebenarnya belajar kita tak bicara. Tapi kita sekarang ni kena dua. Tekan sabar atas belajar. Belajar fardu ain, sabar atas belajar. Sebab apa? Kita ni banyak kekangan masa, kemudian hemah kita macam-macam lah. Sabar. Nak belajar hak fardu ain, apalah? Sabar atas beramal. Sabar atas beramal tu lah. Mengerjakan tuntutan agama dengan ilmu zahir dan batin, nak pelihara daripada godaan syaitan, maksiat zahir dan batin, yang ilmu kita kemas dah. Manakah kalau kata zahir, manakah maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, kita kemas balik dah. Mana maksiat mata, telinga, lidah? Maka kita kena sabarlah daripada godaan tu. Tapi terkadang hak zahir, anggota zahir mudah pun terkadang hilang sabar. Macam mana dengan godaan syaitan? Akan maksiat batin pula, maksiat hati. Itu maksiat mata, telinga, lidah contohnya, itu mudah. Tapi kalau tu pun kita turun naik, macam mana dengan godaan syaitan? Maksiat hati, riya, ujub, takabur, hasad, hubud dunia, hubul jah, kasih akan kemegahan. Pada ni ni orang kata turun naik ni. Hak sabar orang yang pertengahan, sentiasa mujahadah, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak pembicara kita pernah berhati, susunan dia cukup comel. Bagi pula kepada hajah kepada sabar ni melengkapi ia akan segala masa, sepanjang masa. Sebab perkara yang mengenai, yang menimpa akan manusia tak lepas daripada dua bagai. Yang pertama dahulu, barang yang bersetuju dengan keinginan nafsu. Mana? Dengan sihat badan, dengan selamat, dengan kaya, dengan megah, maka sangatlah hajahnya kepada sabar. Syukur nanti, sifat yang kelima nanti syukur. Ini bicara sifat yang keempat, sabar. Syukur sifat yang kelima. Yang kita biasa gok, sihat, syukur. Sentiasa selamat, aman, damai, syukur. Dapat kekayaan, syukur. Dapat kemegahan, dapat kedudukan, syukur. Syukur nanti. Ini bicara sabar. Ini bicara sabar. Bahkan sabar atas nikmat lebih sukar daripada sabar atas nikmat lebih sukar kita sabar atas ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar atas nikmat lebih sukar daripada sabar atas ujian. Sabar atas nikmat, sihat badan, jaga. Jangan kita melampaui berlebihan dengan nikmat, sihat, selamat, kaya, dapat kemegahan pangkat. Ini bicara hak zahir ni, hak sihat badan. Macam mana pula dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah? Kena sabar juga. Ilmu yang dikurniakan Allah tu kena sabar. Itu memang perkara yang kita sangat suka. Sebab ilmu ni satu ketinggian, satu kemegahan. Di sisi Allah ketinggian, di sisi pandangan orang ketinggian. Ini sangat besar ujian. Sangat besar ujian. Nak jaga supaya tidak jatuh kepada riya, ujub, takabur. Ketika dikurniakan Allah ilmu, pada masa jahil kita baru nak belajar, tak ada lah, duk kadang malu je kita sentiasa, kurang kita sentiasa. Tapi apabila dikurniakan ilmu oleh Allah, apa dah ni? Ada kena sabar lah, jaga hati, pelihara hati. Itu semua adalah kurniaan
dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia dua tu, kurniaan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurniaan nikmat semata-mata. Kurniaan dan nikmat semata-mata yang langsung tidak ada ujian. Kurniaan nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kurniaan nikmat daripada Allah yang tidak ada ujian, tidak ada ujian langsung. Tak ada dah tuntutan sabar pun, tak ada dah. Tak ada. Sebebas-bebasnya. Mana tu kurniaan nikmat di dalam syurga Allah. Itu barulah kurniaan nikmat yang tak ada dah tuntutan apa, tak ada ujian apa-apa dah. Tak ada dah. Nak sabar ke, nak zuhud ke, ada. Dalam syurga kena sabar, dalam syurga kena zuhud. Tak ada. Tak ada. Ada ni. Jadi kurniaan nikmat yang tidak ada ujian adalah kurniaan nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kurniaan nikmat atas dunia, negeri ujian daripada Allah, negeri percubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan perkara yang disukai oleh kita ni, ni kena sabar, kena jaga. Kita sihat, diberi kurniaan masa oleh Allah Subhanahu wa taala, ada masa lapang. Sabar molek lah. Masa lapang tu jaga molek. Jangan gunakan masa lapang tu kok pada perkara yang sia-sia. Sehat lagi, ada masa lagi Tuhan beri. Itu memang yang kita itu memanglah bersetuju dengan keinginan nafsu kita. Kita sentiasa doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Allah pun panjangkan umur. Perkara yang disukai oleh hawa nafsu setuju dengan keinginan kita. Lepas tu umur yang panjang dikurniakan oleh Allah, kita guna kod jalan mana? Kena sabar. Sehat pula. Kalau panjang umur tak sihat, susah pula jadinya. Tak, sehat. Panjang umur, ada kelapangan, sehat. Kena sabarlah. Guna ke semua tu untuk mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita tahu semua tu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala boleh tarik pada masa yang hampir. Bila masa Allah Taala tarik, jangan lalah. Sehat lalah, ada masa jadi hanyut gitu je. Ada kesenangan, dok pakak bersedap-sedap dengan kesenangan. Dia panggil hanyut. Yelah nampak pada zahirnya daklah macam orang hok muda, sebab kita orang tua. Orang tua ni kan tak ada lah pasal orang muda, tapi hakikatnya hanyut. Buatlah amal, tak gilah tempat-tempat orang muda tu, tapi kehidupan macam mana? Dengan sihat tu, dengan selamat tu, dengan kekayaan kesenangan tu, guna kok mana? Guna untuk ilmu amal. Ilmu amal ada, guna untuk bersenang-senang, bersedap-sedap dengan kebanggaan, dengan kesombongan. Apa tu? Tidak sabar, maka jatuh di dalam kebinasaan. Jatuh dalam kebinasaan. Orang ni kadang Tuhan uji dia dengan tak sihat, tapi ilmu amal tak tinggal. Tak sihat pada ni, tak sihat. Mana kita tengok Allah letihnya dia, tapi ilmu amal tetap. Tapi sebaliknya, orang yang dikurniakan dengan sihat badan, majlis ilmu ada ke tak? Ada. Lepas tu berjalanlah. Dulu nak berjalan tak boleh, sekarang ni bebas dah. Kerjaan pun selesai dah, pecing dah, duit pun banyak dah, keluarga pula lepas dah. Lepas tu guna apa? Guna untuk apa? Untuk ilmu dan amal? Dah. Guna untuk bersedap-sedap, berbangga-bangga, bersekali dengan mereka-mereka yang ahli dunia,
Yang bercakap dunia, yang bercakap kot tak jatuh. Ada ni. Pernah duduk dengan orang-orang yang ahli dunia, orang hebat-hebat. Cakap tak jatuh. Tak ada ni. Cakap tak jatuh, tinggi je. Jadi seolah-olahnya lambat lagi mati. Padahal kalau kira umur tak lama dah. Sehat memang sehat lah. Tapi umur tua dah. Tapi peluang molek-molek. Tapi sabar ke tak? Tak. Diguna untuk bersedak-sedak. Hanyut gitu. Hanyut cara tua lah. Hanyut orang tua ni tak pergilah tempat joget. Tapi kalau orang tua, majlis ilmu pun tak masuk, hanyutlah orang panggil. Bukan kata untuk orang tua majlis ilmu ni, orang tua sama telur lah. Orang tua sama telur. Tapi dah hanyut je. Ni. Tu panggil apa tu? Tak sabar atas barang yang setuju dengan keinginan, tak sabar maka jatuh di dalam kebinasaan. Sabar yang pertama ni lah yang lebih sukar. Baru nak pergi sabar yang kedua. Yang kedua ni pun sukar juga ni. Yang pertama lagi sukar. Adapun yang kedua iaitu barang yang menyalahi barang akan hawa nafsu. Barang yang tidak bersetuju hawa nafsu. Maka 4 bahagi, ada 4 bahagian. 4 bahagi ni kalau kita 4 bahagian lah. Tahu? Bahagi-bahagi kita ni bahagi bagi tau. Bahagi. Bahagi dengan bagi tu bukan tulis. Tapi kita sebut bagi. Bagi tu makna bahagi tau. Kan kita kan bukan, kita tak cakap bagi, kita cakap bagi. Apa dia bagi? Dengar jangan logat lain tu. Bagi, apa bagi? Bahagia tau. Kalau bagi apa dia? Beri. Dah bagi ke apa dia? Bahagi. Ni bahagi. 4 bahagi. Kalau bahagian, bahagian tu 4 macam, 4 bagai. Ni bukan bahagi ni. Kalau kita kok bahagian lah, bahagian. Ni satu bahagian, ni satu bahagian, ni satu bahagian. Bahagian mana apa? 4 macam, 4 bagai. 4 macam, 4 bagai. Jadi hak menimpa manusia ada 2 bahagian. Barang yang setuju dengan keinginan nafsu, yang kedua barang yang tidak setuju dengan nafsu. Barang yang menyalahi, tidak bersetuju dengan nafsu, ada 4 bahagian pula. Dia gitu. Jadi asalnya 2 bahagian. Satunya barang yang setuju dengan keinginan nafsu. Yang kedua barang yang menyalahi, yang tidak bersetuju dengan keinginan nafsu. Hak bahagian yang kedua ni pecah pula pada 4 bahagian. Gitulah lebih kurang tau. Kalau bahagi ni lain, ni bahagian lah.